apa hukum orang yang mengatakan canggihnya komputer ini ibarat Tuhan yang kedua? Maka jawapannya kita semak kitab Risalah Tauhid oleh Haji Umar Yusof dan Haji Abdul Ghani Yahya. Jadi daripada kitab tersebut ada satu bab, iaitu bab kudrat, sifat kudrat, dan ada satu keterangan bahawasanya barang siapa mengatakan lihatlah kudrat Allah menjadikan alam, lihatlah kudrat Allah menjadikan gunung ganang, lihatlah kudrat Allah menjadikan ini apa, aircon buka ke? Tak kan? Aircon buka, tingkap buka, rosak kan? Baik, jadi lihatlah kudrat Allah menjadikan alam. Kata ulama dalam kitab Risalah Tauhid, kataan sebegini, kalau satu orang kata lihatlah kudrat Allah, kuasa Allah menjadikan alam, menjadikan makhluk, kalau hati orang yang menyebutkan itu mengatakan bahawasanya kudrat Allah tu Allah Ta'ala lah yang jadikan alam, tapi dia sebut kudrat Allah, kuasa Allah, maknanya hati dia kata Allah lah yang menjadikan alam, bukanlah Allah lain, kudrat Allah lain. Tidak. Jika hatinya percaya atau yakin seperti itu, maka kata-kata daripada mulutnya itu haram. Kenapa? Sebab orang yang mendengar boleh salah faham. Mungkin orang yang mendengar yang tak belajar boleh salah faham begini, iaitu bukan Allah yang jadikan, kuasa Allah yang jadikan. Jadi kata-kata sebegitu dengan kepercayaan yang betul, iaitu Allah yang jadikan, bukan kuasa Allah. Kataan sebegitu ulama kata haram. Kenapa? Menjadi was-was ataupun salah faham oleh orang yang tak belajar nanti. Tetapi kalau hati orang menyebutkan lihatlah kuasa Allah menjadikan alam, menjadikan makhluk, dalam hati dia memang percaya, yakin memang kuasa Allah, bukan Allah, kuasa Allah yang jadikan alam ni, bukan Allah Ta'ala, sifat Allah yang jadikan. Tatkala itu jatuh kufur, jatuh murtad, na'udzubillah min zalik. Itu sebut dalam kitab Risalah Tauhid. Ada tak Risalah Tauhid? Pinjam kejap. Ustaz ni main cakap je, entah ya entah tidak, betul entah main petik kitab aja, tak? Jadi kita ni kitab Risalah Tauhid, kitab Seragama Johor dulu. Dari apa nama ni? Mula penubuhan Seragama Johor tahun bila? 1920-an. Sampailah tahun 1000, kalau tak ada tak apalah, kalau ada boleh pinjam, sehinggalah tahun 1996. Tahun 1997 dah mula kitab baru Risalah Tauhid, dan Matla'ul Badrain tak digunakan kitab baru. Jadi sepanjang tempoh tu masa lama juga digunakan kitab Risalah Tauhid dan Matla'ul Badrain. Kemudian tahun 2019 kalau tak silap, tahun lepas mula balik kitab Risalah Tauhid dan Matla'ul Badrain. Tak ada tak apalah. Tak ada tak apa. Kalau tak percaya, kalau tuan-tuan masih ada simpan lagi kitab Seragama Johor dulu, boleh semak balik bab kudrat. Tak ada tak apa. Hilang, hilang pula. Tak apa. Nanti minggu depan ke saya bawakanlah. Baik. Jadi apa nama ni, berbalik kepada soalan tadi, kalau satu orang yang mengatakan canggih betul komputer ni, seolah-olah macam Tuhan yang kedua, itu macam mana kalau kita nak sangka baik, maknanya hati dia tu mengatakan Tuhan kedua tu bukan Tuhan kedua. Aduh, orang lama juga. Orang belajar kitab Risalah Seragama tahu, kenal ni. Syarul bukan tak kenal, Syarul tersalah pandang ni, agaknya kitab lain ni. Dia main kitab Arab aje. Tak Melayu tak perasan. Ni dah ada tanda ni. Ini ke tempatnya? Bukan. Siap berlipat-lipat dah ni. Bukan. Baik. Ni Qadim, Kidam, Kidam. Ni kudrat ni. Dah masuk bab kudrat. Kitab Risalah Tauhid.
Muka surat 22. Ke surat 22 pada tengah tu dia sifat yang ketujuh tu. 1, 2, 3, perenggan yang ketiga, tengah-tengah. Adapun menyandarkan taksir, yakni memberi bekas kepada kudrat itu, sifat kudrat majaziyun aqliyun. Yakni sindiran cakap yang difaham oleh akal. Kiasan lah senang cakap. Juga kerana yang memberi bekas pada hakikat itu zat yang maha suci, Allah lah. Kudrat tu sifat. Diri Allah Ta'ala tu zat Allah Ta'ala, yang memberi bekas tu Allah Ta'ala, yang memberi kesan tu Allah Ta'ala. Kudrat tu kita nak atas dasar ilmu sahaja. Sifat kudrat kerjanya menjadikan, mentiadakan. Sifat iradat kerjanya menentukan nasib makhluk. So, itu untuk senang difahami sifat-sifat Allah tu. Adapun yang menjadikan, mentiadakan Allah Ta'ala lah, diri Allah Ta'ala. Yang menentukan nasib tu Allah Ta'ala. Kerana yang berbekas pada hakikat itu zat yang maha suci, Allah, maka tidak ada perbuatan melainkan baginya. Allah lah yang menjadikan segala perbuatan. Demikianlah yang telah disebutkan oleh ulama muhakkikin. Tetapi pada orang yang awam, ni yang kena highlight ni, tetapi pada orang yang awam berkata kudrat yang memperbuat, atau katanya pandang olehmu perbuatan kudrat Allah, maka yang demikian itu haram. Dan kata separuh ulama makruh, paling ringan pun makruh, selama ia tidak beriktikad, tidak percaya kudrat yang memberi bekas, kudrat yang memberi kesan dengan sendirinya. Adapun ia mengiktikadkan kudrat yang memberi bekas, tapi kalau dia percaya dalam hati memang kudrat yang memberi bekas, yang memberi kesan dengan sendiri, nescaya jadi kafir. Pendeknya ayatnya, satu ayat je. Bukan satu ayat, separuh ayat. Dia satu perenggan tu satu ayat. Separuh ayat tu je. Jadi maknanya kat sini, kalaulah ni tuan-tuan boleh baca sendiri Risalah Tauhid. Surat 22. Saya tandakan penting je. Jadi dekat sini kalau perkataan yang tadi tu, kalau dia kata komputer ni sangat canggih macam ibarat Tuhan yang kedua. Sepertilah, dia tak cakap ibarat Tuhan kedua, seperti, macam mana kita nak bersangka baik macam tu. Sebab dia perkataan tu, kalau dia kata lihatlah kecanggihan komputer, inilah kudrat Allah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala, itu kita boleh bersangka baik lagi. Tapi kalau dia kata ibarat Tuhan yang kedua tu, dah susah nak sangka baik. Pasal apa? Nak ditakwilkan, nak dipindahkan makna cakap apa lain lagi dah tak boleh. Pasal macam terang-terang dia kata Tuhan kedua. Walaupun dia kata seperti, macam, contoh. Kenapa buat contoh macam tu? Buat contoh lain lah. Senang nak cakap ginilah canggihnya komputer, dah, full stop. Lagi bagus tak payah cakap lah. Kalau cakap merepek aja. Merepek tu kalau setakat apa nama ni, ini apa COVID ni dah jumpa lah ubatnya, dah jumpa, tu kadang merepek kan. Merepek tu kira okey lagi lah. Memang ada orang sembuh. Yang belum jumpa tu bukan ubatnya. Ubat dah banyak jumpa. Yang tak jumpa tu vaksin belum jumpa, belum jumpa, belum dikaji, belum berhasil lah. Ubat tu dah macam-macam ubat, sebab tu ada yang sembuh. Kalau tak statistik tu mana ada yang sembuh, tak? Ni ada yang sembuh. Dekat Malaysia 75% dah sembuh daripada 52,000, tak? 25% lagi tak sembuh, berapa persen lagi mati. Tak? Itu maknanya ubatnya dah ada, cuma apa nama ni, vaksinnya yang belum ada. Kalau merepek bab tu pun orang dah kecam juga. Bukan setakat kecam, boleh kena tindakan undang-undang kalau apa nama ni, keluar kenyataan yang tidak bertepatan ataupun yang meragukan atau yang membuat kekecohan dan sebagainya lah. Tak? Itu pun dah bahaya. Apatah lagi bab agama, lebih-lebih lagi bab tauhid. Bab tauhid ini betul Islam lah, salah kafir lah, na'udzubillahi min dzalik. Kalau berketurunan Islam, melakukan atau mengatakan atau percaya dalam hati perkara yang boleh bawa murtad,
Jadi terkeluarlah daripada Islam. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Hati-hati. Baik. Jadi jawapan saya kepada soalan tu tadi, boleh membawa kepada murtad lah kalau dia orang Islam. Boleh bawa kepada murtad. Pasal apa? Dia dah sebut Tuhan kedua, walaupun dia kata seperti. Itu tak ada kompromi. Kalau dia masih kata ni seperti kudrat Allah, seperti kuasa Allah, itu boleh lagi disangka baik. Kalau dah terang-terang cakap macam tu, itu dah ini saya cakap je mulut, hati saya lain. Kita hukum apa yang kita dengar. Kalau satu orang bukan Islam, katalah Cina atau India, dia mengucap 2 kalimah syahadah, bukan setakat bahasa Arab, bahasa Melayu pun dia cakap, maknanya memang dia nak masuk Islam. Hati awak saya tengok lain lah, awak mengucap je mulut ni, tengok hati awak lain ni. Mana boleh macam tu? Dan dia mengucap, kita kena pegang dia punya perkataan. Kalau hati dia, itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Jadi kadang-kadang ada orang berhujah begitu, Ustaz, saya cakap je salah, hati saya betul Ustaz. Saya ni tak tahu hati awak, dan saya pun tak nak tahu apa hati awak. Tapi apa yang awak cakap tu, kalau salah, saya cakap salah lah. Kitab kata tak boleh cakap macam tu. Baik, itulah jawapan dia. Cukuplah. Jadi hati-hati. Maknanya agama tuan kena hati-hati. Nak bergurau hati-hati, nak cakap apa-apa pun kena hati-hati, nak puji komputer hati-hati. Memang kena hati-hati, ya. Itu sebab apa nama ni, diam itu kadang-kadang ada masanya lebih baik. Kalau kita tak tahu, lebih baik diam, ya tak? Baik, sambung kitab Paku Iman dan Simpulan Iman karangan Tuan Guru Haji Cik bin Ahmad Al-Qadahi. Ada kan? Boleh semak sama-sama, ya. Baik, yang lepas dah masuk pada yang beri salam tu sudah. Yang esok ukuk tu dah belum esok ukuk. Ya. Wajib aradi, ya. Surat berapa kalau kitab yang baru ni? Surat 5. Wajib furu'i, wajib aradi. Baik, dan kedua wajib aradi, ya. 1 2 3 4 5 baris dari pihak atas. Dan keduanya wajib aradi seperti wajib hisab rukuk atas orang yang jadi mudarat pada meninggalnya. Orang yang dah biasa hisab rukuk, kalau dia terus tinggalkan hisab rukuk, dia boleh jatuh sakit. Boleh sakit. Jadi wajib dia teruskan hisab rukuk. Kalau nak tinggalkan hisab rukuk, kena sedikit demi sedikit. Kata secara ujian secara klinikal mengatakan orang yang hisab rukuk ni umurnya lebih pendek, tapi arwah bapak saya umur 74 hisab rukuk gudang garam lagi. Ya tak? Macam mana tu nak dibuktikan apa lagi? Jangka hayatnya 74, meninggal dunia umur 74. Yang tak hisab rukuk kadang belum 74 meninggal. Itu aksiden, Ustaz. Dia kadang tak aksiden. Ada juga. Jadi mudarat hisab rukuk ni lama, maknanya lambat. Bukannya lepas hisab rukuk tu terus sakit, tidak. Tapi kalau ada yang tu sebab dalam apa nama, dalam kitab Sabilul Muhtadin tak silap, cuba ambil kan kita Sabilul Muhtadin. Minta maaf lah, ustaz ni main sebut kitab, main suruh ambil, ya tak? Dari tadi tak nak ambil. Minta maaf lah. Hukum hisab rukuk, sama ada Matla'ul Badarain atau Sabilul Muhtadin, antara dua lah. Dua-dua. Yang tutulab. Hukum hisab rukuk. Kalau dah apa nama disebut tu kan, macam mana boleh jadi wajib, Ustaz? Tu kan. 256 kitab Sabil 256, ya. Banyak yang saya dengar, Ustaz, kata hisab rukuk ni apa nama, ada hadisnya tu daripada air kencing syaitan, Ustaz. Rukuk apa nama tembakau tu, Ustaz. Hadis tu, Ustaz, macam mana, Ustaz, ya? Jadi kita tengok pada kitab ulama lah,
Cuma apa nama kena carilah sekejap pasal hisap rokok ni dah kebanyakan dah ramai orang. Kalau dekat apa nama Indonesia lagilah lebih-lebih lagi kalau di Indonesia di pesantren tu itu memang hisap rokok tu dah memang biasa. Sambil baca kitab sambil hisap rokok. Malah kalau apa di sana yang ahlu sunnah wal jamaah lah yang hisap rokok, yang bukan ahlu sunnah wal jamaah yang tak hisap rokok. Golongan yang wahabi yang tak hisap rokok dia kata. Antara tanda-tanda lah, tak semualah macam tu. Jadi macam mana? Ada kan fatwa yang mengatakan rokok itu haram dan sebagainya. Ya? Kitab apa? 263 Sabil Muhtadin. Terima kasih. Kat sini saya suka ajar, senang je. Ada yang tukang hafal muka surat, kitab senang. 263 kitab Sabil Muhtadin ke tepinya? Siratul Mustaqim, tepi. Kitab Siratul Mustaqim tepinya, iaitu ilmu fikih juga kalangan Al-Alim Al-Alamah Asy-Syaikh Nuruddin Jailani bin Ali Hasanji bin Muhammad Hamid Ar-Raniri, daripada ulama Aceh rahimahullahu taala. Baris bawah 1 2 3 4 5 baris dari pihak bawah pada tepi kitab Sabil Muhtadin. Kata muallif, kata pengarang kitab radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah Taala redha daripadanya, bahawa hukum menghisap bakar. Apa tu Ustaz? Bakar tu rokok lah bahasa Aceh. Rokok dibakar ke tak? Bakar tak? Tahu pun. Rokok elektrik pun ada pembakarannya juga kan. Yang pentingnya nak asapnya tu. Nak asapnya tu kena bakar lah. Baik, bahawa hukum menghisap bakar itu 3 wajah, 3 hukum. Pertama, mubah. Mubah tu maknanya harus, boleh. Boleh Ustaz? Allah, kenapa Ustaz cakap daripada dulu? Saya dah berapa lama minta hisap rokok. Sebab ada fatwakan haram. Habis awak lambat baca kitab. Baik, pertama mubah, kedua makruh, ketiga haram. 3 hukum. Ada hukum haram Ustaz? Ada. Maka yang mubah itu, yang harus itu, yang boleh itu, iaitu bagi barang siapa yang memberi manfaat pada tubuhnya. Ada manfaat ke Ustaz? Atau menyukakan hatinya. Antara manfaat rokok apa? Apa nama tu? Apa bahan kimianya tu? Nikotinnya tu. Dia macam bagi tenaga lah sikit. Bukan sikit tu, banyak tu. Atau menyukakan hatinya. Dia hisap rokok, dia suka, senang hati. Kan? Hilang masalahnya. Bersama-sama asap yang ditiup tu, hilang masalahnya sekejap. Masih hisap rokok tu lah. Habis hisap rokok datang balik masalah. Dia tak? Menyukakan hatinya. Dan yang itu 2 perkara. Satu, kalau memberi manfaat pada tubuhnya, badan jadi kuat. Kalau di Indonesia ditanya kenapa hisap rokok sambil baca kitab, saya hisap rokok makin ingat kitab. Tak hisap rokok lupa. Dia cakap tu macam main-main. Alah kau main-main saja buat alasan hisap rokok. Dia memang betul. Dia kalau hisap rokok memang dia hafal semua. Dalam kitab muka surat berapa apa semua hafal. Ya tak? Tak hisap rokok hilang semua. Lupalah. Ada yang macam tu. Ataupun tubuhnya jadi kuat. Atau menyukakan hatinya jadi suka, tenang. Antara perkara yang menenangkan hatinya lah. Dan yang makruh itu bagi barang siapa yang tiada memberi manfaat pada tubuhnya, tak ada manfaat, tak menyakitkan pun dan tak ada menguatkan badan pun, atau menyukakan dia, tak ada menyukakan apa-apa. Hisap rokok tak hisap rokok sama je, tak ada rasa apa-apa. Tetapi jika ada ia qadi atau mufti atau ikutan segala manusia, maka hendaklah ia mengisap bakar itu pada tempat yang sunyi, supaya jangan dilihat oleh segala yang jahil, yang tiada mengetahui hukum wajah yang 3, lalu diikutinya lah akan dia. Kalau apa nama ni, qadi mufti
nak hisap rokok, digalakkan hisap di tempat yang tersembunyi yang orang tak nampak. Supaya apa? Orang yang tak tahu 3 hukum rokok ni tak nampak. Kalau orang yang tak tahu 3 hukum ni dia nampak, dia ingat mufti pun hisap, wajib agaknya ni. Dah dia sangka macam tu. Tapi kalau nak hisap juga depan orang ramai, sambil hisap tu ni hukum rokok 3 sambil-sambil tu sambil cakap lah. Jadi yang tengok tahu kan. Dan haram bagi barang siapa yang jadi mudarat pada tubuhnya atau akalnya. Siapa hisap rokok terus mati, haram dia hisap rokok. Siapa hisap rokok terus sakit, haram hisap rokok. Siapa hisap rokok terus hilang akal, gila, haram hisap rokok. Setakat ni ada tak kita dengar orang hisap rokok terus padam? Setakat ni saya tak pernah lah. Kalau tuan-tuan pernah dengar, beritahu saya mungkin saya belum meluas segi pengalaman hidupnya. Setakat pengalaman hidup saya belum pernah lagi lah dengar seorang pemuda meninggal dunia akibat menyedut sepam rokok. Setakat ni tak pernah dengar lah. Kalau batuk tu adalah, sikit tekak tu ada. Tapi kalau orang sakit jantung, meninggal dunia sakit jantung, kenapa dia sakit jantung? Sebab tengok jantungnya hitam, sebab disebabkan hisap rokok. Meninggal dunia sebab asma, disebabkan hisap rokok juga. Meninggal dunia sebab apa penyakit yang disebabkan rokok oleh kata doktor. Itu mudarat yang panjang, mudarat yang jauh, bukan secara on the spot, bukan secara direct. Itu tak dikira. Yang dikira ni mudarat yang serta-merta. Kalau nak dikirakan mudarat yang panjang itu haram, segala mudarat yang panjang tu haram, jangan rokok aja. Lagi banyak, lagi kuat daripada rokok ada. Ya tak? Orang sakit darah tinggi tak boleh makan ikan masin. Itu boleh on the spot tu mudaratnya tu. Sama ada mati ataupun sakit, naik darahnya. Lagi apa? Orang kencing manis tak boleh makan durian. Tapi bukan setakat durian, air jus, buah-buahan. Jus ni dia lagi cepat meresap. Bapa mertua saya ahli kimia pula. Bekas kerja Jabatan Kimia Johor. Dia cakap, kalau air jus ni, air buah-buahan, dia punya gula lagi cepat meresap. Walaupun dia gula buah-buahan, tapi cepat meresap. Orang kencing manis jangan minum air jus oren lah. Itu kalau jus oren yang memang original pun bahaya, apalagi kalau campur gula. Sebab dia air lagi cepat meresap. Itu lagi bahayanya, lagi on the spot. Kenapa tak dihukumkan haram? Walaupun yalah, ni orang tertentu je, orang sakit tinggi, keluarkan kenyataan. Ini orang darah tinggi, orang kencing manis, orang apa itu, orang ini itu, ya tak boleh ini, tak boleh ini, tak boleh ini. Ya tak? Kenapa? Mudaratnya lebih pantas daripada rokok. Ya tak? Ni sebabnya mendatang. Asalnya benda tu halal, boleh dimakan. Kenapa berdalih begitu pula? Ya tak? Jadi maknanya dekat situ kalau rokok diharamkan dengan sebab bahawasanya rokok memberi mudarat, itu tak adil. Tak adil tu maksudnya, kenapa bab rokok mudarat yang jangka panjang diambil untuk dijadikan haram, tetapi makanan, bukan rokok tapi makanan yang mudaratnya lebih cepat tak diharamkan. Nampak dekat situ tidak adil pada hukum lah. Tetapi ada juga yang mengatakan haram ni sebab ni ustaz, biasanya syarikat rokok ni orang bukan Islam, dan biasa orang bukan Islam ni dia gunakan duit dia tu untuk menghancurkan orang Islam. Baik, kalau dalilnya begitu, kita boleh ambil kias daripada keju. Rasulullah SAW makan keju. Zaman Rasulullah tu ada keju, dah ada keju, cheese. Jadi sahabat kata keju ni, ada satu keju ni masyhur dibuat daripada lemak babi. Keju ni dibuat daripada masyhur
di kalangan sahabat cerita keju dibuat daripada lemah babi. Rasulullah makan tak? Rasulullah makan. Rasulullah kata apa nama ni, kita ambil asal masalah. Asal masalah keju dibuat daripada lemak susu kambing atau susu unta. Lemak susu lah. Susu tu dijadikan keju. Ambil asal masalah. Kita tak nampak depan mata kita keju tu dibuat daripada babi, kita ambil asal masalah. Jadi daripada sini hukum apa nama ni, makan sesuatu yang kita tak nampak keharamannya dibenarkan. Kita ambil asal masalah lah. Itu makanan Ustaz. Rokok kan masuk mulut juga, itu dikira makan juga. Dikira bukanlah kunyah rokok tu, tapi maknanya asapnya tu masuk dalam mulut. Jadi soal syarikat itu bukan Islam dan dia belanjakan duitnya untuk menghancurkan orang Islam. Kalau orang memang nampak betul duitnya, kira-kiranya memang awak kerja dekat syarikat rokok tu, memang orang nampak duit keuntungannya tu disalurkan untuk menghancurkan orang Islam, tak kala tu haram lah. Tapi kalau dengar-dengar cerita sahaja, itu kita boleh lagi ambil asal masalah. Ataupun kita boleh lagi bersikap baik. Macam tu jawapannya. Baik. Jadi terpulanglah. Ini masing-masing. Bukanlah maknanya kalau macam tu hari ni kuliah Ustaz Aidil suruh semua isap ukuk. Tidak. Kalau awak tak nak isap ukuk, ya teruskan. Saya pun tak isap ukuk. Sekali pun tak pernah Ustaz seumur hidup. Pernah juga dulu masa kecil-kecil. Masa sekolah, saya sekolah St. Joseph dulu, sekolah budak nakal. Tak. Sekali dua kali tak nak. Sepam. Tak apa tu. Saya pengawas dulu. Jadi masa rehat tu pergi cek siapa yang isap ukuk apa semua. Biasa pengawas itu je lah kerjanya kan. Pergi tandas cek ada budak isap ukuk ke tak kan. Jumpa. Din, spam Din. Dia nak apa, rasuah. Tapi aku senyum ke depan kau, belakang tu nama bagi di guru disiplin. Kena panggil. Dia tahu tu siapa tulis nama tu, tapi dia tak berani lah. Pasal ini budak ni macam wali ni. Budak ni kalau jalan tak tengok perempuan, budak ni apa dia, memang budak ni macam kau jangan kacau. Ibarat macam tu lah. Dulu masa keluar 3 hari 40 hari tu, dia apa nama ni, pakai songkok kan. Pergi sekolah pakai songkok. Saya sampai universiti pakai songkok kan. Jadi saya tulis nama ke, lapor kat guru disiplin ke, budak diam aje. Yalah, dah nasib aku kena kantoi kan. Jadi ngajak last lama-lama ya. Ni juga dekat sekolah tetap tak songkok lah. Luar sekolah ngajak juga, dia spam dia. Alah spam je Din. Lalas rasa jugalah spam tu kan. Jadi maknanya apa nama ni, soal kita tak nak isap rokok, ya tak apa, tak ada masalah. Habis kalau macam tu kat sekolah kena ubah peraturan isap rokok, boleh ke Ustaz? Tak boleh juga. Pasal apa? Kebiasaannya budak sekolah yang isap rokok ni perangainya ngikut jahat. Biasanya macam tu. Ada juga budak yang isap rokok tapi baik. Tapi jarang-jarang. Ini pengalaman hidup saya lah masa sekolah kemarin. Biasa yang budak jahat biasanya isap rokok, dan budak yang isap rokok biasanya jahat. Biasanya macam tu. Jadi kat sekolah peraturan jangan isap rokok tu teruskanlah, kekalkan. Dekat surau masjid pun, kalau dekat Indonesia surau masjid tu biasa isap rokok dalam masjid, dalam surau. Pasal hukumnya tu macam tu. Dan dia tu bukan najis. Tapi hadis tu baik, hadis tersebut kita kena rujuk kitab syarah hadis. Yang pertama kena tentukan hadis tu sahih ke ataupun bukan. Yang kedua tengok apa syarahnya kalau ada. Jadi apa nama ni, kitab dah keluarkan hukum. Kalau hadis tersebut mengatakan air kencing syaitan, tembakau tu daripada kencing syaitan, kenapa ada ulama mengatakan harus dan ada ulama katakan makruh? Bukan haram sahaja, ada makruh dan ada harus. Sudah tentulah ada apa nama ni, syarah bagi hadis tersebut, ataupun hadis tersebut ada dia punya perbincangannya. Saya nak cakap
hadis palsu, saya tak berani sebab saya pun tak mengikuti kajiannya yang sebenar. Dan jangan pula kita kata ni ustaz nak ikut hadis ke nak ikut kitab ulama. Jangan. Kenapa? Sebab ulama ni pun baca hadis. Jangan kita cakap ni mungkin ulama ni terlepas pandang kot hadis yang tembakau tu daripada kencing syaitan. Beraninya mulut awak. Orang jauh kata kena sambar keledek, nanti baru tahu ni musim hujan ni. Nak kena sambar peti ke apa, berani cakap mungkin ulama ni terlepas pandang tak ustaz. Jangan cakap macam tu. Ulama-ulama tu banyak hafal hadis, ya tak? Baik, jadi itulah hukumnya. Soal kita tak nak isap ukuk, bagus, dari segi kesihatan pun bagus, ya tak? Orang isap ukuk jantungnya bersih, apa ni, mudah-mudahan hatinya pun bersih. Tak? Orang nak teruskan isap ukuk, ya teruskan, ada hukum mubahnya, dibenarkan. Baik, itulah hukumnya. Dia segi tak selesa dan sebagainya, saya pun tak selesa bau asap tu kan, pasal dah tak isap ukuk. Kemarin masih isap ukuk, selesa aja baunya, sedap aja baunya. Tak. Baik, mudah-mudahan terjawab soalan ya. Bukan terjawab soalan ni, apa, penghuraian daripada ni tadi. Baik, sambung jadi kitab ni pendek je perbahasannya, pembahasan panjangnya dalam kitabnya ni jadi orang yang dah biasa isap ukuk, kalau dia berhenti, dia boleh jadi mudarat. Kalau itu dipanggil wajib aradi, wajib yang mendatang. Dan seperti wajib makan daging babi atas orang yang muttar. Muttar itu apa? Qauluhu muttarra atau muttar, yang ini orang yang sangat lapar, yang takut binasanya. Contoh, satu orang kena tangkap di penjara orang bukan Islam, contohnya ni negara bukan orang bukan Islam. Jadi dekat penjara makanan lain tak ada kecuali pork burger, contohnya bukan zam burger, pork burger. Zam burger sedap lagi, pork burger ni satu hari kata tak nak lah, pork burger tak nak lah, daging babi, burger babi. Hari kedua tak makan juga, tak nak, tolak, lain tak ada, memang pork burger. Hari kedua pizza, pork pizza, tak nak juga. Hari ketiga apa? Spaghetti pork. Hari ketiga pun tak nak. Hari keempat dah lapar sangat. Ini kalau tak makan memang mati. Kan? Kebiasaannya orang manusia biasa 7 hari tak makan. Dia 7 hari. Dia kalau air 3 hari tak boleh lepas, tak boleh putus kan. Air 3 hari, makan 7 hari kalau tak silap lah. Nanti semak balik lah dari segi sains. Hari ke-7 boleh lagi, tolak semua, Maggi pork Maggi apa semua pork. Hari ke-8 dah tak larat dah. Ini kalau tak makan memang mati dalam penjara. Jadi dia kata tadilah yang mula-mula tadi pork burger tadi macam sedap kata, dia pun makan, minta sos sikit, tambah sikit. Macam kurang rasa, minta sos ni macam kurang. Saya kalau kat Malaysia makan burger, sos ni banyak, kira makan, bukan makan burger, makan sos sebenarnya. Minta sos tambah, makan burger letak sos. Burger apa? Burger babi. Itu dibenarkan, itu wajib aradi, wajib yang mendatang. Kenapa? Dia kalau tak makan dia mati. Tak kala tu dibenarkan, wajib yang mendatang. Dan bermula tanda wajib syar'i itu dikatakan wajib atas seperti wajib atas, seperti dikatakan wajib atas mukallaf. Maknanya kewajipan tu tertanggung ke atas bahu seorang mukallaf, atau wajib atas tiap-tiap mukallaf, maka itu dipanggil wajib syar'i. Dia punya tanda tu wajib atas. Adapun tanda wajib akli itu dikatakan wajib bagi atau wajib pada, wajib akal. Dengan makna bagi, dengan makna bagilah, seperti dikatakan wajib bagi Allah. Wajib kat situ mesti, Allah Ta'ala mesti bersifat wujud, contohnya. Jadi wajib kat situ wajib akal. Akal kita tak terima kalau Allah Ta'ala tu tak wujud, tak boleh terima. Bermula hukum akli itu terbahagi ia atas 3 bahagi. Hukum akal terbahagi 3. Pertamanya wajib, maknanya barang yang tiada terima oleh akal akan tiadanya. Maknanya mesti adalah, seperti zat Allah, diri Allah, dan segala sifat kesempurnaan baginya yang tiada terhingga.
Allah Ta'ala ada sifat. Apa dia sifat-sifat Allah? Iaitu segala sifat kesempurnaan. Ada berapa banyak sifat kesempurnaan bagi Allah? Tiada terhingga. Bukan 20 Ustaz. 20 tu yang wajib kita pelajari. Yang wajib bagi Allah ada banyak. Berapa banyak? Tak terhingga. Berapa Ustaz? Hanya Allah yang tahu. Berapa Ustaz? Tak tahulah. Berapa? Tak terhingga. Itu sahaja. Yang kita wajib pelajari 20. Dan tiada boleh habis bilangnya. Nak dikira tak ada habis. Lepas 20 pun tak tahu. Tak? 20 tu yang ada dalam Quran dan hadis. Dan termasuk 99 nama Allah juga sifat-sifat Allah. 99 tu pun kita tak wajib pelajari. Kenapa? 99 tu pun dah termasuk dalam 20 sifat tu tadi. Baik. Pertamanya dan keduanya dan keduanya mustahil. Tadi wajib akal. Yang keduanya mustahil akal. Maknanya barang yang tiada terima oleh akal akan adanya. Seperti syarik. Maknanya kita kata tak boleh adalah. Mustahil boleh adalah. Seperti syarik. Syarik dekat sini qauluhu, nota kakinya, syarik yang ini yang sekutu dengan Tuhan, kawan lah, ataupun syarikat, penolong, kawan, baginya yang ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mustahil akal. Dan ketiganya harus akal. Maknanya barang yang sah dan boleh diterima oleh akal akan adanya atau tiadanya. Contoh seperti bergerak atau diam bagi jirim dengan tertentu. Bergerak atau diam, salah satu. Sesuatu itu bergerak, akal terima. Sesuatu itu diam, akal terima. Tapi kalau sesuatu itu bergerak dan diam, itu akal tak terima. Dia salah satu, bergerak atau diam. Itu harus akal. Adapun bergerak atau diam bagi jirim dengan tiada tertentu salah satunya, maka iaitu wajib, bukan harusnya. Tak tentu salah satunya, gerak atau diam, itu wajib. Bukan harus. Dan terbagi wajib akli itu kepada dua bahagi. Tadi bahagian wajib akal ada tiga. Wajib, mustahil, harus. Yang wajib tadi terbahagi dua, pecah dua. Pertamanya wajib daruri, artinya tiada berhajat kepada fikir. Wajib yang senang, wajib akal yang mudah, tiada berhajat kepada fikir. Dan nazar, nazar tu dikaji, diteliti pada pendapatnya. Contoh seperti penuh lapang bagi jirim sebesar zatnya. Contoh dalam ni iaitu kitab Risalah Tauhid ini panjangnya 15 cm lebih kurang, lebarnya 10 cm, tebalnya 5 mm. Jadi apa nama ni, kitab Risalah Tauhid ini mengambil ruang sebanyak berapa tu? 15 kali. Ambil yang senang lah, katalah pen ni, panjang pula susah pula kiranya, katalah ni 1 cm panjang, ataupun lagi senang kertas. Kitab ni lagi senang, ini nipis, sehelai kertas, panjangnya 10 cm, lebarnya 5 cm. Jadi berapa ruang yang diperlukan kertas ni? 10 kali 5 50 cm padu. Betul tak? Dia tak ada tinggi kan. Dia tak payah kira, lagi senang kira luasnya je. Jadi sehelai kertas ni mengambil ruang sebanyak 50 cm padu. 10 kali 5. Itu ialah contoh wajib daruri, wajib yang senang. Kalau dalam kitab Risalah Tauhid lagi mudah. 1 tambah 1 jawapannya 2. Semua orang yang waras akalnya mengatakan 1 tambah 1 2. Budak darjah 1 pun 1 tambah 1 2. Profesor pun cakap 1 tambah 1 2. Bukan mentang-mentang dia profesor, engkau budak darjah 1 tambah 1 2, aku 1 tambah 1 3. Tak boleh. Walau profesor emeritus sekalipun 1 tambah 1 tetap 2. Baik. Sambung
Yang kedua, salam ke surat. Yang kedua, wajib nazari, artinya berhajat kepada fikir dan nazar pada mendapatnya. Ini kena fikir, ada kajian. Seperti wajib ada zat Allah Ta'ala. Mesti ada zat Allah Ta'ala dan segala sifat kesempurnaan baginya. Itu kena ada kajian. Kita nak cakap dengan orang bukan Islam, Allah Ta'ala ni ada, dia mesti ada, wajib ada. Ya ke? Macam mana lu tahu? Itu kita kena terangkan. Itu dipanggil wajib akal nazari. Kita kena beritahu kajian supaya dia faham, supaya dia yakin. Dalam kitab ni tak diberikan contoh lah. Kalau dalam kitab-kitab tauhid yang lain, contoh Aqidatul Najin, diberikan hukum akal. Itu pada sifat wujud nanti, nantilah. Dan segala sifat kesempurnaan baginya. Dan terbagi pula wajib akli itu kepada dua bahagi. Wajib akal tu kan. Yang tadi wajib akal pecah kepada daruri yang senang dan nazari yang agak susah. Kemudian pecah lagi wajib akal tu kepada dua, iaitu pertamanya wajib li ghairihi. Artinya wajib bagi yang lain daripada zat sesuatu. Seperti wajib lagi akan ada hari kiamat, dan wajib tiap-tiap orang yang Islam masuk syurga dan kekal di dalamnya. Itu wajib lain daripada zat sesuatu. Itu contoh. Wajibnya ada hari kiamat, dan wajib tiap orang Islam masuk syurga dan kekal di dalamnya. Dan wajib orang yang kafir itu masuk neraka dan kekal di dalamnya. Itu wajib li ghairihi. Dan keduanya wajib zati, artinya wajib bagi zatnya, yakni zat Allah, dan terbagi pula zatnya, dan terbagi pula wajib zati itu kepada dua bahagi. Pecah lagi, ini banyak pecahan. Kalau ada papan putih senang kita ni, kalau tak tuan-tuan bayangkannya. Tak terbayang, dengar ajalah, lalu ajalah. Yang disuruh tu belajar, ingat, faham tu tak disuruh. Itu sebab yang disuruh pergi sekolah, kau dapat nombor 1 dari depan ke nombor 1 dari belakang ke, itu tak kira. Yang penting kau pergi sekolah, biar lalu pelajaran tu. Baik, wajib zati itu terbagi pada dua bahagi. Pertamanya wajib zati mutlak, artinya wajib bagi zatnya semata-mata dengan tiada qayyid, kaitan. Seperti wajib ada zat Allah Ta'ala dan segala sifat kesempurnaan baginya. Dan keduanya wajib zat muqayyid, ada kaitan, artinya wajib bagi zat suatu yang dikaitkan wajibnya selama ada zatnya jua. Seperti penuh lapang bagi jerim itu selama ada zatnya. Baik, dan terbagi mustahil itu kepada dua bahagi. Habis tentang wajib akal. Ni pecahan. Kitab ni ringkas tuan-tuan, tapi bab hukum akal dia agak detail. Kitab-kitab lain tak sedetail macam ni. Risalah Tauhid dia tak detail macam tu. Dia lebih tebal ni daripada kitab Paku Iman. Tapi bab hukum akal dia tak pecah macam tu detail. Kitab ni bab hukum akal dia pecah detail, perinci. Itu dipanggil saling melengkapi. Sebab tu kita belajar semua. Sebab saling melengkapi. Ada yang sama, ada yang lebih, ada yang kurang. Pertama, tadi mustahil, tadi wajib akal, ini mustahil akal. Pertamanya mustahil daruri, artinya tiada berhajat kepada fikir dan nazar dan teliti atau kajian pada mendapatnya. Contoh, seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam. Pen saya ni gerak pun tidak, diam pun tidak. Ustaz, biar betul Ustaz. Iya, Ustaz ni tak betul ni. Tak boleh, akal kita tak boleh terima. Pen ni sama ada dia diam, tak gerak, ataupun dia bergerak, tak diam. Antara dua. Tak boleh, dua-dua tidak. Tak boleh. Itu mustahil yang mudah kita fahami. Kalau contoh risalah Tauhid, 1 tambah 1, 3. Itu mustahil. Kecuali orang lah. Orang kalau tambah 1 tambah 1, lelaki tambah perempuan boleh jadi 3. Itu campur lain tu. Ini campur nombor. Baik, dah masuk isyak tuan-tuan. Kita berhenti dulu. Nanti akan datang kita sambung pada bab mustahil akal. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.